Orang Aceh ni termasuklah orang Iran. Orang Iran ni orang Parsi. Zaman dulu ni orang Iran. Salman. Yang mana Salman ni dia nasihatkan Nabi waktu dalam perang Ahzab supaya gali parit keliling kota Madinah. Sebelum pada tu orang Arab tak tahu strategi perang ni gali parit. Salman ni orang yang mula-mula mencedekkan kepada Nabi waktu dikepung oleh tentera Ahzab supaya menggali khandak ataupun parit di sekeliling kota Madinah. Lepas tu ada juga dalam negara Islam yang awal ni orang seperti Bilal daripada orang Negro, bangsa Negro. Bilal Al-Habashi, ni Ethiopia, Habsyah, negeri Habsyah ataupun Ethiopia ni orang Negro. Memang Ital lah kamu sebut semua Ital lega. Tu tempat kita ni mungkin kita tak berapa jumpa. Hak mari tu ada. Hak kita jumpa tu 4-5 orang tu tak Ital mana lagi. Tak Ital mana lagi hak mari tu. Hak hamba jumpa ni metalik Ital dia. Memang gigi ya putih sungguh. Kalau kita pergi Mekah memang kita jumpa lah. Kalau orang buat haji ni. Jadi bila ni hitam-hitam sungguh lah. Hitam sungguh. Tapi dia salah seorang sahabat Nabi yang utama. Dan pernah disebut dalam satu hadis. Nabi kata, Nabi pernah mimpi, dia masuk syurga. Tiba-tiba dia dengar tapak selipar Bilal dalam syurga. Lalu Nabi tanya, "Gapo dia amalanmu Bilal ni?" Dia kata, "Aku mimpi masuk syurga, aku dengar bunyi seliparmu puyah dalam syurga." Tak begitu mau lalu tu. Bilal Al-Habashi ni. Dan dia ni cintanya kepada Nabi cukup tinggi. Bilal ni. Bila Nabi wafat di Madinah, dia jadi tukar azan. Al-Muazzin ni. Ya kita panggil Tok Bilal, nama dia lah. Bilal Al-Habashi. Nama sebenar Muazzin tukar azan ni. Kita lekat Tok Bilal. Tukar azan. Ayat sohonya Bilal ni. Kenapa Bilal ni dia azan? Pasal kitanya dah kali baca dalam kitab. Bila Islam pergi di Madinah, orang Islam nak semaya, tak tahu lagu mana cara nak panggil orang semaya. Nak panggil orang semaya tu lagu mana? Nak palu ketuk, takut bun supaya orang lain. Nak palu gendai, takut supaya Yahudi, supaya Kristian. Bicara-bicara akhirnya tu takdir Bilal ni dia mimpi. Tu mimpi ke dia azan dengan kalimah-kalimah tu. Lalu dia pergi ayat pada Nabi, amba mimpi tu apa ni diajar dalam mimpi ni. Kata-kata yang kena guna nak panggil orang mari semaya. Nabi setuju. Itu lekat azan pada hari ni. Dan dia lah orang yang mula-mula di Madinah tu. Bilal Al-Habashi. Dan ceritanya dia kepada Nabi, bila mana Nabi wafat, dia jadi tukar bel lagi. Setiap kali dia sebut Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, teriuk dia. Setiap kali dia bel, bila siapa berkata Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dia akan teriuk. Ingatnya dia dan kasihnya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam cerita ni kita tengok ialah negara Islam ni negara yang berbelah bangsa. Bahasa kita hari ni dia panggil majmuk. Majmuk di segi bangsa, majmuk di segi agama, majmuk di segi budaya, majmuk dari segi adab, majmuk daripada segi bahasa. Ni sifat negara Islam. Sebab tu negara Islam ni daulah alamiyah yang bersifat sejagat. Maka sebab tu dah tak kena. Kalau kita kata Malaysia ni tak boleh buat Islam, tak boleh jadi negara Islam kerana Malaysia ni masyarakat majmuk. Tidak betul sama sekali di segi logik, di segi sejarah, di segi agama tak betul. Sebab tu orang kata nak jalan Islam lagu mana di Malaysia ni, kita ni masyarakat majmuk. Ada orang Cina, ada orang India, ada orang Siak. Orang ni dia kecek ni tidak berlandaskan ilmu. Sebab di segi logiknya, kalau kita mikir di segi logik, bapa kita tak boleh jalan Islam ni kalau orang Cina ada? Bapa kita tak boleh jalan Islam ni kalau orang Siak ada? Bapa kita tak boleh jalan Islam ni kalau orang India ada? Bapa? Kalau kita kata pasal demo ni tidak Islam, nak jalan gua nak peraturan yang tak kena dengan dia. Baik, kalau kita tanya secara ujung akal lagi, Malaysia ni undang-undang dia undang-undang siapa? Undang-undang Malaysia hari ni ialah undang-undang orang putih. Undang-undang barat. Berapa orang putih yang ada di Malaysia? Berapa orang Cina boleh terima dasar orang putih? Undang-undang orang putih. Berapa orang India boleh terima dasar orang putih? Peraturan-peraturan orang putih. Berapa orang Sia boleh terima dasar orang putih, peraturan orang putih? Tiba-tiba bila dasar Islam dia tak boleh terima. Nak kata bukan hak dia. Hak orang putih pun bukan hak dia juga. Kenapa tak?
Pak kita orang Melayu, apa kita boleh terima dasar orang putih? Boleh terima peraturan orang putih. Undang-undang kita, pelbagai kita berdasarkan common law daripada Britain. Pelbagai kita pun ditiru daripada Britain. Parlimen kita tiru Britain. Apa kita boleh terima? Tak ada sakut paut dengan kita, tak ada jadi cikgu jeringa apa dengan kita. Tiba-tiba bila mari Islam sebutik, kita kata tak boleh terima Islam, pasal tak kena dengan rakyat Malaysia. Betul ke cara kita memikir lagu tu? Di segi logik akal pun tak boleh terima. Kalau orang Malaysia ni yang berbagai bangsa boleh menerima dasar Inggeris, peraturan barat yang tak ada sakut paut dengan dia, kenapa rakyat Malaysia tak boleh terima peraturan Islam? Sedangkan peraturan Islam lebih adil, lebih baik dan lebih sesuai untuk orang di timur ni. Sebab asas negara kita Malaysia ni dulu, negara yang kita panggil Kesultanan Melaka, Perak, gapo mari ke dia pada Melaka, dasarnya memang dasar Islam. Masa Kesultanan Melaka dulu, undang-undang Islam ni sudah menjadi tegas. Asas kepada pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka. Ada kanun Melaka, kanun laut Melaka, yang menggunakan peraturan Islam berdasarkan Quran dengan hadis. Ada. Ini asas dia. Jadi dari segi logiknya, kita tak boleh faham. Bapa kita nak tolak Islam, bapa orang tak boleh terima Islam sebagai asas negara. Yang kedua berdasarkan sejarah tadi. Sejarah tadi Islam ni pernah beroperasi dalam negara yang majmuk masyarakat dia. Tak pernah dalam sejarah ni kalau kita baca daripada mula-mula zaman Nabi, sampailah jatuhnya kerajaan Turki Osmaniyah, Islam ni dilaksanakan dalam sebuah negara yang orangnya satu bangsa, satu agama, tak ada. Semua negara Islam bermula dengan Madinah, lepas tu empire Islam ni berkembang, tubik kerajaan Mamluk, kerajaan Umawi, kerajaan Abbasi, kerajaan apa ni, Osmaniyah, kerajaan Gotu, kerajaan dalam sejarah banyak, semuanya negara-negara ini masyarakatnya adalah majmuk. Majmuk dari segi agama, majmuk daripada segi bangsa, majmuk daripada segi budaya, majmuk daripada segi adat, majmuk daripada segi bahasa. Boleh jalan molek-molek ada Islam. Kenapa tiba-tiba hari ini kita meletakkan alasan majmuk sebagai alasan untuk tidak terima Islam? Jadi sejarah pun ditolak. Dua, yang tiga pula dari segi agama. Islam tu awak mari bukan untuk orang Melayu saja. Islam tu awak mari bukan untuk orang Arab saja, bukan untuk orang Cina. Tapi Tuhan kata dalam Quran, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tuhan kata pada Nabi Muhammad, "Wa ma arsalnaka, kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad illa kecuali kafatan linnas, kepada semua manusia." Tuhan guna berkata semua manusia. Termasuklah Melayu, orang putih, Cina, Boye, Siye, berapa semua masuk belaka. Kafatan linnas. Lepas tu dalam ayat lain yang kita duk baca semua ni. Penceramah Pah pun baca, penceramah Amnu pun baca. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Penceramah Amnu pun baca, sungguh ayat ni. Tiba-tiba bila nak jalan Islam, dia hak lawan dulu. Minta maaf sebut Amnu sikit hari ni pasal hujan. Pasal hujan kena sebut langsung panas sikit. Tuhan sendiri kata, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat kepada alamina, kepada seluruh alam. Kalau kita guna bahasa zaman dulu, all the kingdoms. Buah kita ngaji zaman dulu. Animal kingdoms. Vegetable kingdoms. Tu kita kata. Kingdom ni lah. Apa alam-alam tu? Alam jin, alam malaikat, alam manusia, alam tumbuhan, alam binatang, alam benda, alam zahir, alam ghaib. Tu dikata alamina. Semua ni Tuhan kata Nabi Muhammad ni menjadi rahmat. Bukan rahmat untuk orang Islam saja, bukan rahmat untuk orang Arab saja, bukan rahmat untuk orang Melayu saja. Jadi tiga alasan ni cukup. Maka sebab itulah di sini disebut negara Islam ni universal sifat dia. Dia boleh terima belaka. Siapa boleh duduk dalam negara Islam asal dia terima dasar. Dan kita buktikan di Kelantan ni, hamba ulang sokmo 17 tahun dah kita berkata, alhamdulillah kita tengok orang Cina. Boleh duduk dengan molek-molek ada. Kita tak paksa dia berjawi ke apa. Sani hok pakai luar pendek, berapa orang mari. Tak ada apa satu hok pakai skok, kita tidak sekak. Tak ada masalah ke apa satu. Bukanlah kata bila kita berkata orang Cina kena pakai luar panjang belaka, hak Tino kena pakai baju kurung belaka. Tak ada. Potullah ya, tak ada ke apa satu. Dia nak makan ni hak dia kesukaan dia boleh, cuma dalam rumah dia. Jangan mari duk goreng tengah padang ni, tentulah tak boleh.
Lah, tapi dalam rumah dia makanlah gapo dia boleh hak dia agama dia benar.